Republik Syabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam Republik Syabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Alhamdulillah, ini adalah siri yang ke-12, episod yang ke-12. Jadi kita bertemu di dalam siri podcast ini, dalam sembang-sembang santai. Dalam siri yang ke-12 ni, tidak seperti sebelum ni tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita tidak ada tetamu kali ni kan. Jadi hari ni kami sembang doa aja. Tuan-tuan harap apa dia orang kata apa, sudilah untuk mendengar podcast pada hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang menonton di YouTube dan juga yang mendengar di Anchor.fm. Dan masih lagi bersama dengan saya dan juga Fahmi. Hari ni kita kata macam dengan kita nak flashback balik lah, setakat mana yang kita buat sebelum ni, Fahmi lah. Mula tu kalau tengok siapa yang subscribe RS Adventure tu, kita mulakan dengan kemas sekali umur. Dan mumpuk pernah penyang balik lah. Ya. Lah. Di kawasan Akademi Rotul Ulum ni. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita dah 10 orang tetamu kita jemput. Dan inilah siri yang ke-12. 10 orang tetamu tu macam-macam yang kita dapat lah, input-input yang sangat menarik. 10 daripada 12 episod tu, dan kita letakkan 12 episod tu sebagai musim yang pertama lah untuk kita belajar, maknanya proses belajar, dan masih belajar lagi. Banyak yang kita belajar bila kita try buat podcast ni, faham ya? Walaupun podcast ni lama dah orang dah buat, tapi kita try guna platform ni, cubalah. Kalau setakat sebelum ni kita sembang je, tak try buat, tapi tak buat-buat pun kan. Dekat sembang tu kan, gajah boleh terbang kan. Sembang ni siapa pun boleh sembang, boleh kata macam ni, tapi kita dah cuba buat. Itu satu pencapaian baik lah. Walaupun dari sudut penerimaan ataupun tontonan masih lagi di peringkat yang merisaukan. Kita risau tak risau kami, cumanya masih rendah lah, masih banyak yang perlu dipelajari kan. Mungkin kita kata performance kurang menarik, ataupun orang tak tahu, tak sampai kepada audien yang berminat cara macam ni. Mungkin macam pelbagai kemungkinan yang boleh kita belajar maknanya daripada situ. Tapi apapun, dengan 12 episod yang kita dah try buat, yang kita sebut dulu ni, kita kata kita redah kan. Banyak yang kita belajar banyak yang kita belajar tentang, terutama sekali tentang YouTube ni lah. Dan banyak lagi sebenarnya yang perlu kita belajar kan. Kalau belajar secara teori dengan praktikal, kadang praktikal dia lebih dapat ilmu dia membantu. Dan lekat lama terus dia boleh kan. Kita buat lah tu, betul lah. Sebenarnya sebab tu kita selalu sebut kata, apa yang kita rasa benda tu baik, benda tu memberi manfaat, kita cuba buat dulu, redah dulu, baru kita tahu, barulah kita boleh orang kata tahu tang mana yang nak diperbaiki. Baru kita tahu di mana kelemahan dia. Selagi mana kita tak buat, kita hanya cakap saja, sembang saja. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan semua yang bagi sokongan kepada kami dengan menonton. Masih lagi ada yang setia menonton kan, yang setia klik kita punya channel ni. Tuan-tuan, terima kasih pada semua.
Dan kalau ada cadangan boleh komen di bawah, ada teguran boleh WhatsApp kami, boleh email kami. Kan kami selalu menyertakan di dalam ruang description ni Linktree. Dia punya satu platform tu yang menghimpunkan semua platform-platform yang Republik Syabat dan Akademi Datuk Ulum guna. Jadi tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, semua yang menonton boleh bagi cadangan, komentar, apa-apa sahaja. Kita cuba untuk perbaiki dalam musim yang kedua, mudah-mudahan, insya-Allah. Ini sebagai episod ni mungkin kita boleh sebut sebagai episod penutup musim yang pertama lah. Kita letak 12 episod macam tu je untuk setiap musim. Kita cuba perbaiki lah. Setiap musim kita cuba untuk tengok, cek balik mana yang kekurangan kita, apa yang perlu kita tambah, buat penambahbaikan untuk bagi nampak lebih pengisian itu lebih menarik, warna-warni lagi. Okey. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton. Jadi hari ini kita nak sembang, kita tak ada tajuk khusus je. Dan mungkin insya-Allah dalam musim yang kedua ni kita cuba untuk belajar satu perkara lagi, kita cuba untuk letakkan tajuk khusus. Di samping kalau ada tetamu, kita masih lagi dalam, kita kata, format yang sama. Sebab kalau ada tetamu, kita akan berkenalan dengan tetamu tu untuk kita dapatkan sesuatu yang kalau lah setakat kita dengar je, macam kan ada ustaz-ustaz yang kita panggil tu, kita dengar ceramah dia je, kita dengar dia mengajar, tapi kita tak tahu, tak menyelami kehidupan dia, latar belakang. Jadi bila kita buat tu dengan 12 episod tu, dah 10 yang ada tetamu tu, kita kenal semua 10 tu, macam mana mereka melalui pengajian mereka, keluarga mereka macam mana. Itu yang kita menariknya bila kita buat podcast ni. Sembang santai je, dan kita punya tetamu selalunya dia bersedia untuk cerita apa saja. Kan dia cerita tentang macam kan kalau dia macam kan awal tetamu kita Ustaz Amir tu, kan awal tetamu kita pertama Ustaz Amir kan. Tetamu kalau tetamu ni Ustaz Amir tapi episod kedua tu. Episod kedua kan. Tapi tetamu yang kita jemput untuk sembang santai di sini Ustaz Amir tu, baru kita tahu punya dia pergi haji awal. Boleh jadi contoh lah kepada ni. Dan dia yang kita dapat, yang kalau saya sendirilah yang kita dapat daripada apa yang Ustaz Ahmed ni, kalau siapa yang tak menonton lagi episod yang kedua yang bersama Ustaz Ahmed tu, boleh tonton, tengok di bawah ni, ataupun kita share di atas ni, dia punya link dia. Yang menariknya, kalau dari segi saya sendiri secara peribadi, macam mana peranan seorang ayah tu, seorang bapa yang dah sedia, sebagaimana kata Ustaz Ahmed, sedia map dah untuk anak dia kan. Jadi kita memang teringin, saya tak pernah jumpa lagi dengan ayah Ustaz Ahmed ni. Dia family pernah jumpa? Tak pernah. Walaupun duk mengaji lama dengan Ustaz Ahmed lah. Ayah betul saya jumpa. Pernah jumpa ayah betul. Tapi ayah dia tu, ayah kandung tak pernah lagi. Tapi nampak menarik lah macam mana dia menyediakan pendidikan kepada anak-anak dia kan? Maksudnya setakat yang nak faham Ustaz, untuk melahirkan seorang tokoh yang berguna untuk masyarakat, bukan nama yang penting. Betul kan, ibu bapa lah, fa'abawahu kan hadis tu kan. Semua ni kullu mauludin yuladu 'alal fitrah tu kan. Memang Nabi sebut ni benda yang hakikat utama kan. Ibu bapa lah yang meyahudikan dia ke, menasranikan dia ke kan, bukannya terletak pada sekolah. Yang duk jadilah ni mak ayah ni meletakkan harapan tinggi kepada sekolah. Sepatutnya mak ayah ni utamanya duduk pada ibu bapa kan. Fahmi tak menjadi bapa lagi, mungkin tak apa nampak sangat. Tapi bila dah jadi bapa macam mana ni, nampak macam mana kita cabaran yang kita hadapi untuk membesarkan anak-anak. Jadi orang yang berjaya melahirkan anak-anak yang baik, soleh, solehah kan, yang berbakti kepada ibu bapa, bangsa, maknanya seorang yang bermanfaat kepada orang lain. Kita ni nak melahirkan orang yang memberi manfaat kepada orang lain, tu yang paling utama sekali. Walaupun dia tu kerja apa pun tak kisah, asalkan dia sentiasa memberi manfaat kepada orang lain.
yang tu kita punya apa macam KPI dalam kita mendidik anak lah. Kita nak anak-anak ni ataupun apa di sekolah pun, kalau kita nak lahirkan pelajar yang memberi manfaat pada orang lain, kan? Kalau tak bagi manfaat, buat apa hidup, kan? Apatah lagi bagi mudarat, lagilah teruk. Itu kalau dia kita elakkan itulah. Jadi daripada siri yang pertama tu nampak benda tu, daripada episod tetamu yang pertama tu, setengah Ustaz Ahmed tu nampak macam mana ayah dah sedia, dah jalan ibu peranan bapak dalam mendidik, walaupun dia bukan orang background agama, tapi dia dah sediakan ayah jalan. Mak cikgu singri. Dia kalau sebut Ustaz, anak tanya kata siapa, anak tak ingat dia dengar sama lah. Tapi beliau kata seorang guru dalam di masyarakat ni, beliau sebut bahawa Sayyidatina Fatimah dan semualah Sayyidatina Khadijah apa semua, mereka adalah suri rumah sepenuh masa. Lepas kahwin dengan Nabi, lepas kahwin dengan Sayyidina Ali semua sepenuh masa. Maksudnya yang mencorok anak tu mak. Maksudnya dia tak sibuk dengan kerja luar. Betul. Jadi kalau zaman dulu payah mak ayah je. Cabaran lah. Zaman dulu ni memanglah kita tak boleh lari daripada tuntutan zaman, kita panggil kan. Kena ayah mak lah pertama kan. Mak ni nak kena kerja juga untuk sama-sama membangunkan keluarga kan. Tapi dalam masa yang sama kita tanggungjawab tu kan, anak-anak tu lah terutamanya yang menjadi mangsa. Jadi kalau mudah-mudahan kita kita buat perkongsian kan, anak sendiri pun masih lagi berjuang untuk itu naknya kan, mendidik anak-anak supaya jadi orang yang bermanfaat. Tentu kita nak. Kalau kau tak bagi masa macam mana dengan anak-anak semua? Bagi masa ni kita macam mana masa cuti. Kalau itu cuti ni memang sepenuhnya kalau tak ada program ke apa kan, setakat lah ni okey lah. Tapi sebenarnya kita ni kalau boleh, kita kena sempatkan diri jugalah untuk sembahyang jemaah dengan anak-anak kan, sembahyang jemaah dengan anak-anak, makan bersama dengan anak-anak. Tu antara dua benda yang kita boleh, sebab waktu tu lah kita duduk sekali kan. Pertama kali sembahyang lah, kita kena jaga sembahyang tu sebenarnya yang utamanya kan. Kalau kita berjaya mendidik sembahyang, insya-Allah yang lain akan kita kata ikut pi sekali lah. Kan, macam kalau gagal kita mendidik dalam bab sembahyang, kalau bab lain tu kalau berjaya pun tak jadi juga. Sebab sembahyang yang utama bagi orang Islam lah kan. Kalau kita orang Islam ni, sembahyang tu yang utama, sebab tu antara dia dengan Tuhan. Tu ada nak ingat satu doktor tak? Doktor Indonesia pun. Tapi macam salah nama tak ingat. Nama tak ingat, dengan judul buku yang ditulis pun tak ingat. Tapi kalau rujuk pada hadis, maksudnya Nabi ada 3 waktu yang Nabi akan jaga betul-betul dalam pembentukan diri seorang kanak-kanak. Secara ringkas kita sebut 3 tu. Pertama waktu musafir, nasihat Nabi kat Abdullah bin Abbas yang jagalah Allah akan jaga kamu tu. Abdullah bin Abbas kan. Tak mau ingat ke? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang kedua ketika makan dengan anak tiri Nabi tu. Yang ketiga waktu sakit. Jadi 3 waktu ni berdasarkan apa yang Nabi buat, di antara 3 waktu yang memberi kesan paling besar dalam diri anak. Jadi kalau ingat Ustaz sebut tu makan sekali. Ada juga kaitan. Ada dalam tu, dalam yang disebut ni. Betul. Itulah. Memang waktu tu cara makan tu pun dah menunjuk dia terdidik ataupun tidak terdidik. Cara makan budak-budak kan, di situ ketika makan tu pun macam-macam yang kita boleh terapkan. Apa pendidikan, mendahulukan orang lain dalam makan tu, beradab ketika makan, tidak gelojoh. Semua tu melibatkan kehidupan naknya. Cuma duduk dalam makan lah. Dan makan ni kalau kita tengok dalam waktu makan itu, kita boleh kata kalau kita didikkan waktu makan itu macam dengan hubungan sesama manusia. Kita mendidik hubungan dengan manusia kan. Kita sediakan kalau makan dengan orang. Sebab tu Nabi ajak makan dekat dulu, jangan pergi duk hanggau hak jauh terus
kan. Jadi tu antara mendidik kalau budak-budak ni, mendidik budak-budak macam mana nak berurusan dengan manusia. Nanti dia pergi makan dengan orang pun, adab tu lah yang dia jaga. Dan makan tu sebagai salah satu, kita kata macam dengan salah satu daripada kan kita nak kata macam mana, salah satu daripada aktiviti kehidupan seharian kita kan. Kalau makan okey, dalam bab lain pun macam tu jugalah, mendahulukan orang lain, tidak gelojoh, semua macam tu lah. Kalau dalam bab semayang jemaah tadi pula, dalam bab hubungan dengan Tuhan kan. Kan kita selalu sebut bahawa manusia ni secara fitrahnya hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri kan. Tiga tu lah fitrah seorang manusia, berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya kalau nak tahu ataupun nak kenal seseorang, tengok cara makan boleh kenal lah. Boleh kenal lah kan. Orang tengok dia ni tamak ke, jenis gelojoh ke, jenis kira dia je. Ada orang dia kira dia je, dah lauk dia sapu dia semua kan. Tang makan tu pun kita dah nampak dah orang tu macam mana. Bukan kita nak bersuuzon, tapi menggambarkan kan. Sebab tu kena didik waktu makan antaranya lah, macam kena macam Fahmi kata lah. Kita kembali balik pada ni Fahmi. Tu kita bila kita tak ada tajuk ni macam tu lah. Boleh pergi je kan, kita nak sembang macam-macam kan. Tapi pada episod yang ke-12 ni terutamanya kita nak macam episod kita koreksi, kita muhasabah balik apa yang kita buat, kita tengok balik apa yang kita boleh belajar kan. Contoh macam dengan episod dengan Ustaz Helmi kan. Ustaz Helmi tu macam mana perjuangan Ustaz Helmi untuk belajar di pondok tu. Ustaz Helmi cerita dia pun bukanlah daripada keluarga yang senang terweh macam mana kan. Jadi tu kalau kata kita tengok hanya ikuti tanpa kita kenal dia, kita hanya tengok hak yang zahir di festival sunnah, kita tengok dia ceramah, dia dah jadi mengajak atau dah, kita tak tahu macam mana apa yang telah dilalui oleh seseorang yang kita kata boleh jadi contoh lah. Macam tu lah yang berlaku sebelum ni. Orang nampak hak menarik je, hak elok je kan. Hak sebelum tu jerih payahnya pula. Yang nak beritahu tu kata ayah Ustaz Helmi tu ayah tiri. Ya. Penonton dengan ayah kandung. Itulah. Tu kalau kita tak podcast tu, kita tak tahu. Jadi insya-Allah kan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ni boleh bagi cadangan siapa lagi yang kita boleh jemput. Kita pun ada list, short list kita yang kita nak jemput, nak ajak sembang kan, kita dapat apa manfaat daripada sembang santai tu kan. Dan kita juga belajar selain daripada tu, susunan studio pun kita bukannya ada latihan apa pun, kita pakai redah je. Lepas tu satu lagi ada antara benda yang kita besar ialah cara rakaman. Itu paling banyak. Jadi kita bukannya ada kita kata orang yang ahli dalam bab tu, yang pakar, yang ambil khusus, kita kata khusus tak ada. Semuanya kita belajar melalui YouTube, melalui tanya orang, ada pengalaman-pengalaman sikit-sikit. Jadi setakat ni alhamdulillah, dari segi kualiti pun kita dari segi awal-awal dulu ni, suara kita tak tahu macam mana nak perbaiki suara apa semua kan. Ni kadang-kadang ada gangguan juga, tapi makin okey lah kita kata. Makin upgrade lah daripada sebelum. Dan kita naknya tuan-tuan, kami untuk pengetahuan yang tengok ni, kami rakam ni dengan bantuan ataupun dengan perantaraan kita panggil software OBS kan. Sebelum ni taklah guna ni sangat, tapi bila dengan buat cara studio ni, belajar banyak juga tentang OBS ni. Banyak setting-setting, terutama sekali setting audio lah. Setting audio ni macam-macam dalam OBS ni yang perlu dipelajari lagi. Dan kita sebut sebelum ni, kita bukannya orang yang ambil khusus sebab tu. Ni semua mengaji kitab, mengaji tu kan, bidang lain tu tapi rasa suka kepada cabaran tu lah yang kita try buat juga. Tapi macam tu lah, kita cuba ni, siapa-siapa kalau ada siapa-siapa yang pakar ke nak bagi tunjuk ajar lagi, kita sentiasa nak belajar banyak ya. Sentiasa terbuka untuk belajar, terus belajar.
Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang tu episod 3 lah. Episod seterusnya kita ada dalam siri musim kita kali ni, kita ada 3 kali 3 siri yang tetamu kita ialah perempuan, wanita. Maknanya kita bukan lelaki sahaja. Kan? Jadi ada 3 orang. Pertama Teacher Hafsah, kemudian kita jemput Nuha dan sahabat dia Faizatul Nur berkongsi. Itu kira seorang ke 2? Itu? Kira 2 orang dalam seorang tu dia. Kita menyelami macam mana orang remaja lah ni lah melalui kacamata orang perempuan. Siapa yang tak tengok lagi siri-siri tu boleh tengok sebelum ni, ada je dalam channel ni, dalam channel YouTube Republic Syabab tu. Kemudian kita dengan last kali episod yang ke-11 tu dengan Puan Dina yang berpengalaman luah dalam bagi pengisian motivasi apa semua ni. Banyak hal yang dikongsikan. Cumanya kita rasakan bila kita buat ni, alhamdulillah kita dapat manfaat yang banyak. Bukan senang kita dapat perkongsian yang macam tu secara tiba-tiba macam tu, tak ada. Dia tak akan main cerita, main sembang kita. Tapi melalui perantaraan podcast ni kita boleh mengenali dan kita boleh ambil manfaat. Kita tahu dari situ. Cumanya kali ni yang musim ni mungkin kita tak banyak kita kata orang kata apa, di luar bidang yang lain tu. Kita ada main sekitar orang-orang pondok agama, latar belakang pondok, latar agama, latar belakang macam dengan orang yang terlibat dengan program pendidikan macam tu, tak ada ricau. Cumanya mungkin musim yang kedua ni kita siapa ada cadangan, kita teringin untuk nak cakap sembang dengan orang yang mungkin di luar program, di luar bidang tu kan. Jadi kami masih mencari-cari sebenarnya. Mungkin kalau ada ahli sukan kan, ahli muzik kan, yang terlibat dengan teater kan, kita nak sembang je pun kan, pengalaman dia macam mana, kemudian macam tu. Aduh, nak cari payah sebab kita tak ada jaringan pula. Kita cubalah sekat mana yang boleh. Selagi mana kita berusaha, insya-Allah Allah akan bagi mudahkan jalan kami kan. Tapi asalkan kita terus berusaha. Kalau kita berhenti, memang kita tak jumpa. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita berada di dalam mood Merdeka kan. Kita baru melepasi 31 Ogos dan kita juga sedang menghala ke 16 September sambutan Hari Malaysia. Kalau ni kita kata macam musim orang semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Mungkin filem kilau akan ditayangkan lagi lah. Mudah-mudahan itu ada Amerika. Baru 31 Ogos hari ni ada sambutan 31 Ogos lah ni. Kita boleh tengok lah macam mana semangatnya rakyat Malaysia kan sambut hari kemerdekaan yang keberapa kami 58 ya ke? Tak pasti tak pasti kan. Yang tahu tarikh tak 1957 kali tak ingat. 60 lebih lah kami. 60 lebih lah. 57. Kalau ni tahun 20 lebih lah. 22. Ada tak pernah kira kan jadi jadi lupa semangat. Sebab kita rakam ni sebelum 31 Ogos kan. Jadi sebenarnya tayangan podcast ni dah melepasi dah lah. Jadi selamat menyambut hari kemerdekaan untuk seluruh rakyat Malaysia. Buat umat Islam kan, kita kena ataupun orang masa Melayu kita kena kita kata macam cek balik diri kita sejauh mana makna merdeka itu berada dalam diri kita kan. Kalau Fahmi tanya tentang merdeka ni, apa yang Fahmi faham? Kalau tanya pasal merdeka tak, dia tarikh ataupun definisi itu beza ikut orang tu tak. Kadang kita cek ikut tokoh ni belain, tapi anda lebih suka dengan
definisi lah, walaupun mungkin tak apa nak tepat. Tapi bagian yang itulah yang nak pegang. Definisi Senomak aku ingat lah. Senomak Al-Khattab. Kan pada zaman beliau berlaku banyak pembukaan saat 23 dunia. Jadi bila ditanya sebab apa buat macam tu, beliau jawab untuk membebaskan daripada perhambaan kepada ibadah kepada Allah. Maksudnya kalau di situ kita boleh faham ni, itu merdeka sebab bebas kan. Maksud merdeka bebaskan daripada pengaruh ataupun penguasaan makhluk kepada penguasaan Tuhan. Maknanya daripada mempertuhankan makhluk kepada mempertuhankan Tuhan yang betul-betulnya Tuhan. Sebab dia kalau nak kira orang tu raja tak? Raja setiap dinasti ataupun setiap empire tu berlain. Kira kalau kita buat agama tu berubah setiap kali berubah raja tu. Okay. Jadi tak pernah berubah Tuhan lah, sebab Tuhan tu bila-bila. Ya. Itulah cakap mana ada pegang itu kan. Maknanya itu merdeka yang sebenar. Bagian lah itu. Selagi mana kita mempertuhankan makhluk, kita masih lagi belum merdeka. Cumanya maksud bertuhankan tu maknanya kita memperhambakan diri ya. Kita masih lagi hamba kepada dunia ni, kita masih lagi belum merdeka. Betul. Yang merdeka yang sebenar ialah kita bebas daripada segala-galanya, tak terikat dengan dunia. Tak terikat dengan dunia ni maksud dia zuhud lah. Zuhud. Zuhud ni orang yang merdeka. Sebenar-benar orang yang merdeka ni ialah orang yang zuhud. Boleh kalau kita kata macam tu. Tapi kalau orang yang ni dia kata ni terlalu islamik sangat. Tapi kalau ikut betul kata tu, cuma itu istilah agama juga. Cuma kalau rujuk oleh apa yang Ustaz sebut tadi, maksudnya kalau kita dah merdeka 1957 tapi masih lagi bawah pengaruh barat contohnya, hakikat tak merdeka. Hakikatnya tak merdeka. Jadi merdeka tu sekadar sambutan je lah. Sambutan tahunan ya. Tahunan. Merdeka kali yang ke-65. Kita tahu ni kan, dah 65 tahun kita merdeka. Merdeka di sini kalau ikut yang khususnya mungkin kita boleh katakan merdeka daripada negara ini dijajah. Kan, telah dijajah selama daripada tahun 1511. Kalau kita tengoklah sejarah lah kan, sejak Melaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi jangannya kita dah bebas, dah boleh memerintah sendiri. Tapi apa dia, kita kata bentuk pemerintahan tu macam mana? Pasal bentuk tu anak tak mesti tak sebab, tapi setakat anak tahu kan bila kita nak jadi pimpinan contohnya, kita kena janji tak setia tu kan. Kita tahu setakat anak baca lah, dia kadang-kadang nak tak setia tu ada kena berjanji untuk simpan rahsia negara. Jadi dah lah, lepas tu bila makin belajar dari hari ke hari, tak tahu siapa nampak Ratu Elizabeth nampak macam bila main nak kena hormat semua kan. Kalau kita perintah sendiri main negara kita, siapa kita nak kena senyum lah. Maknanya kita masih lagi hakikat merdeka kita tak apa ni lagi lah. Maksudnya mungkin ada perlembagaan rahsia dengan mereka yang kita tak tahu lah. Jadi mungkin kan, mungkin hakikat tak merdeka sangat lah. Tapi sebenarnya sebenar-benar hakikat merdeka ni kalau kita kata maknanya kita dengan Allah lah. Itu baru betul-betul merdeka. Betul. Kalau kita hati kita semua tak heran hal lain lah, biarlah orang nak kata apa-apa, asalkan aku tetap mendahulukan Allah di hadapan, tu orang yang betul-betul merdeka. Tapi yang tu selalu kita tak sebut tak dalam sambutan kat sekolah rendah. Kita tak sebut tu. Tak ditanam benda tu no. Sedangkan kalau ikutnya kita ni kalau umat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, kita mula merdeka bila mana datangnya Nabi bawa wahyu yang pertama. Yang ni pun menarik juga kalau kita nak kaji, nak semak, nak baca, nak tengok, nak tadabbur balik kan. Kita tengok kita merdeka, kalau kita katakan istilah merdeka kita hak tu lah.
Kan bila umat ni mula merdeka, bila dimerdekakan oleh Nabi, sebab Nabi bawa perutusan memerdekakan umat ni daripada memperhambakan diri pada manusia, pada makhluk, pada apa sahaja inilah benda yang ditang kaum ini kembali kepada sama dengan ya. Jadi bila Nabi bawa ni, ayat yang pertama Nabi bawa tu ayat Iqra. Kan? Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu lah yang mula memerdekakan perhambaan ketika tu. Sebab itulah wahyu yang pertama yang mengajak manusia supaya mempertuhankan Allah kembali. Kan waktu tu macam-macam lah. Kalau kita kembali balik pada sirah sejarah waktu tu kan, memang waktu zaman jahiliah yang disebut sebagai zaman jahiliah tu kan. Tapi bukan kalau kita panjang lah kita nak bincang tentang tu. Cuma kita nak tengok di situ, kalau kita katakan itu sebagai merdeka kan, kita dimerdekakan. Siapa tokoh kemerdekaan diri ni, kita fokus pada diri. Kalau 65 tahun tu fokus kepada negara, kemerdekaan negara Malaysia. Dan tapi hakikat sebenar kemerdekaan pada diri seorang manusia tu apabila Islam ni dibawa oleh Nabi ya. Tapi yang menariknya, ayat yang dibawa ialah bukannya ajak apa direct kepada mempertuhankan Allah. Kan wa'budullah, contohlah ayat tu yang turun dulu. Ayat yang turun dulu ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seolah-olah macam kan dalam kita nak memerdekakan diri, nak mempertuhankan Allah, kaitan yang rapat dengan Iqra, dengan membaca dalam arti kata yang sangat luas lah kan. Dan termasuk juga dengan membaca yang khususnya membaca buku, baca Quran semua tu kan. Membaca alam pun membaca juga. Membaca cara tu pun orang sebut membaca juga kan. Seolah-olah Iqra ni satu benda yang besar, tapi sebenarnya walaupun besar, tapi umat Islam ni dia tak pandang sebagai satu benda yang besar. Baik orang aliran agama, baik orang aliran akademik kan, melainkan orang-orang yang minat membaca je lah. Tapi isu dia sebab tak tahu semua ke tak, tapi masyarakat kita kebanyakan banyak yang malas baca. Betul. Sebab tu buktinya kalau kita tengok post kat FB ke IG ke, tulis panjang-panjang, pun tak tengok pun. Video baru orang tengok. Post banyak-banyak orang suruh lukis. Kan panjang-panjang kan, tolong lukis boleh tak? Nak senang-senang kan. Maksudnya kalau ikut Ustaz sebut tadi tu, mereka hanya pada nama lah. Payah lagi lah. Melainkan kalau kita kembali pada ayat yang pertama, orang tu dia akan merdekakan diri dia. Bukan kata dia boleh merdekakan diri dia saja, bahkan kita kata apa, kemerdekaan negara, satu negara ni pun banyak sebenarnya mula dengan penulisan, dengan membaca. Disebarkan semangat-semangat melalui penulisan, tulis tentang kebangkitan. Kan kita baca dalam sejarah ada apa, majalah-majalah yang disebarkan yang apa kita kata apa, membangkitkan semangat untuk melawan penjajah melalui penulisan. Ya. Kalau orang tak baca agak-agak dah depan faham. Tu kata apa kata banyak rahsia tersembunyi di sebalik Iqra tu. Dan sikit info menarik Ustaz, saya membaca ni. Ada seorang tokoh barat tapi anda tak tahu nama. Sebut bahawa kalau kita membaca walaupun kita dipenjarakan, tapi hakikatnya kita bebas. Betul. Itulah sekarang ni ingat kata-kata tu, tapi tak ingat nama siapa dia, tokoh barat tu. Itu sebab tu dalam membaca ni dia sangat mempunyai rahsia yang banyak, rahsia yang tersembunyi di dalam membaca saja. Sebab kalau kita membaca, Fahmi, kalau kita tengok kita ni membaca, kita boleh dalam keadaan apa, tubuh badan kita duduk di sini, kita boleh merantau ke seluruh dunia hanya dengan membaca. Itu yang kita bebas tu. Ya. Dan kita dengan membaca kita boleh melangkah ke alam yang lain. Fahmi faham tak? Melangkah ke alam yang lain. Bila kita baca Quran, kita faham maksud Quran. Quran bawa kita merantau ke alam yang lain. Quran bawa kita pergi ke zaman Nabi Adam, mula penciptaan. Quran bawa kita pergi ke zaman apa dia, nabi-nabi yang lain. Bahkan Quran bawa kita pergi ke zaman pengakhiran dunia ni.
tu dengan membaca. Tapi orang kita dah ni muhasabah pada diri sendiri jugalah. Kita ni malang dah, kita tak faham Quran. Apatah lagi kita baca buku-buku yang ada ni. Memang macam kita sebut awal tadi ni, dengan membaca saja, walaupun kita duduk dalam bilik ni, kita boleh pergi ke seluruh dunia. Dengan apa? Kita baca buku tentang travel, kita baca buku perkongsian orang yang apa semua, memang kita boleh pergi merata. Bahkan kalau kita ada handset, kita membaca di dalam handset ni, kita buka map, kita baca, kita tengok pergi merata, oh di sini rupanya India ni ada, dengan membaca kan. Maknanya luas mana membaca ni. Lepas tu kita Republik Syabab naknya tidak akan mengambil ringan lah tentang baca ni. Kita pun ada perancangan lah untuk kita buat program ataupun ada slot-slot yang berkaitan dengan membaca. Sebab kita pandang bahawa membaca ni satu benda yang besar macam kita sebut tadi ni. Kalau asal sebelum ni ada dah kan ada perkongsian buku semua tu kan. Jadi kita cuba untuk kembangkan benda tu lah lepas ni. Dan dengan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan teroka apa yang kita rasa manfaat macam kita sebut tadi ni, kita cuba. Jadi kalau siapa yang ataupun ada di kalangan penonton ni yang berminat macam tu nak join kami sangat terbuka lah. Mai je kan, hubungi WhatsApp, boleh mai ke tempat kami di Kuala Senar ni kan. Kita boleh sembang-sembang, kita boleh buat apa-apa yang kita rasa manfaat. Walaupun sekarang ni tak pastilah YouTube ni maknanya memang orang banyak tengok YouTube, tapi mungkin lah ni zaman TikTok tu lebih ni lagi kan. Tapi dalam masa yang sama YouTube tetap menjadi platform yang baik juga sebenarnya untuk video yang durasi panjang YouTube juga. InsyaAllah kalau ada sambutan mungkin kita boleh buat slot baru kan. Kalau ada sambutan kan. Jadi naknya kalau ikut dari sudut ni, kita sedang struggle lah untuk berjuang nak konsisten. Tu yang penting saja dalam YouTube ni. Konsisten tu lah paling utama kan, untuk sentiasa buat konten, sentiasa ada pengisian, ada video baru kan. Saya harap kami harap lah daripada penonton semua boleh share, kongsikan kepada kawan-kawan yang lain kan. Kita cakap benda-benda yang bermanfaat walaupun tadi kita rasa kita tak ada apa sembang, kita cuba juga untuk buat konten yang ke-12 ni untuk episod penutup bagi musim ni. Tapi Alhamdulillah ada juga yang boleh kita kongsi-kongsikan. Bila kita bedah satu episod tu banyak benda yang kalau kita boleh ni. Tapi sekadar itu dulu lah. Ada Fahmi nak kongsikan apa-apa lagi? Yang pasal kembaran kita macam mana untuk pengetahuan penonton yang menonton siri podcast ni, kami baru meneroka satu lagi, kita kata orang kata apa? Slot baru yang kita buat. Kita cuba untuk try buat vlog pula kan. Jadi kita baru balik daripada wilayah selatan Thailand. Kita pergi ke Yala dan juga pergi ke Patani. Yang kami namakan program itu sebagai Kembara Darussalam. Jadi nantikanlah vlog kami belajar buat vlog belajar buat vlog, belajar edit video. Jadi tayangan sulung untuk vlog ni InsyaAllah 6 September nantikan. Ni hari ni hari Jumaat, hari Selasa ni Selasa depan. Selasa ni InsyaAllah kita akan buat tayangan premier jam 6 petang, waktu orang rehat lah kan. Kalau ni tuan-tuan boleh tengok kan, boleh enjoy dengan siri-siri Kembara Darussalam. Cuma siri yang pertama ni kita memang sedang belajar juga kan, buat editing video, tengok macam mana dari sudut kualiti apa semua tu. Tuan-tuan boleh kalau nak komen ke apakah, kami memang sedang belajar kan. Jadi kita pun guna seadanya je, apa yang ada je seadanya kan. Set mana ada je. Set mana ada, bukannya ada kamera apa semua. Kita bukannya YouTuber yang famous yang ada ni apa semua pun. Baru sedang berjuang, sedang berusaha. Betul kan? Kita dalam proses untuk dana untuk beli iPhone. Ya. Kalau Akademi Rotul Ulum
kita masa buat Kembara Darussalam tu, kita pun ada buat live dan kita wawarkan bahawa kita sedang mengumpulkan dana untuk kita beli iPhone khusus sebenarnya untuk penggunaan pengajian dan juga siri-siri daurah yang kita buat live tu, khusus untuk itu, dan juga untuk kegunaan Republic Syabab juga kan, kalau ada buat vlog ke buat apa kalau nak menggunakan iPhone tersebut. Dan untuk siri setakat rakaman siri ke-12 ni, kita baru berjaya mengumpulkan 3,450. Alhamdulillah, terima kasih pada penyumbang yang dermawan-dermawan yang sanggup, yang sudi untuk bagi apa sumbangan kepada kami. Alhamdulillah, kami pun tak sangka sebenarnya nak dapat 3,000 lebih tu dalam jangka masa yang agak cepat lah. Seminggu lebih kot singgah seminggu lebih, Alhamdulillah. Tapi masih lagi tak cukup untuk beli tu. Kami masih lagi mengumpulkan. Jadi kalau tuan-tuan yang tengok video ni kan ada lebih sikit-sikit tu kan, nak bagi sumbangan sikit kan. Kalau kita tak boleh main mengaji pun, sumbangan tuan-tuan dan perempuan yang bagi sumbangan untuk beli handset tu dapat juga sedikit manfaat di situ, mengalir juga pahala kita guna untuk pengajian. Jadi itulah, tunggulah vlog kita pada hari Selasa, tayangan premier 6 petang kan. Minta semua yang menonton video ni support lah kan. Kita akan buat benda yang tak elok pun kan. Kita tak ada lah orang kata apa, publicity yang murahan kalau orang kata murahan, ialah publicity yang bersifat apa, menarik, tapi menarik yang agak positif, yang positif kan. Banyak sebenarnya boleh buat je benda-benda yang negatif kan, yang orang seronok tengok tapi kita taklah ke arah situ. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang support kita selama 12 episod ni kan. Kita jumpa lagi minggu depan dalam season yang baru, musim kedua siri podcast Republic Syabab Podcast. Dan insya-Allah kita cuba untuk memperbaiki lagi kita punya kualiti persembahan, kualiti rakaman, kualiti audio. Masih lagi belajar. Okey. Kalau ada cadangan boleh tulis kat komen kat bawah. Boleh tengok, tulis kat ruangan komen tu. Kalau kawan-kawan yang tak tahu lagi, sampaikan sebar-sebarkan lah kan, supaya boleh manfaat daripada situ. Dan sekali lagi tolonglah subscribe kami punya channel, tonton, view sampai habis, tengok kan, like, comment, share kan ke dalam platform-platform yang lain, dalam WhatsApp, dalam grup WhatsApp, dalam mana ni, supaya channel ini dapat dikembangkan lagi. Dan sebenarnya channel kami ni channel marahin je. Channel marahin ni dia sekadar yang ada lah, setakat mana yang boleh, selagi mana boleh menyebarkan kebaikan, selagi mana boleh menyebarkan manfaat, kita akan teruskan kita kata apa, mampu yang boleh lah kan, sekadar yang ada. Okey, macam tu Fahmi. Ada apa Fahmi kalau nak kongsikan sebelum kita mengakhiri podcast pada siri kali ni? Saya rasa macam tak ada apa dah. Tak ada apa, Alhamdulillah. Kan, kita jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Republic Syabab Podcast, menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I forgive you those who are in need, that you take Allah, I may say on you. If you sure have yourself, for everyone who's around you, on the day of judgment, Allah will surprise you. If you sure good die.